Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan bab 12 iaitu sistem solar. Ahli-ahli kumpulan kami ialah Muhammad Faris bin Muhammad Faizal, yang kedua Muhammad Afiq bin Muhammad Asri, yang ketiga Muhammad Danish Haziq bin Ihsan Fahmi. Sistem Suria. Sistem Suria terdiri daripada 8 planet yang sedang berputar mengelilingi matahari. Di dalam sistem Suria, 98% adalah bentuk matahari. Ini kerana matahari merupakan objek yang terbesar dan menjadi peranan penting di dalam sistem Suria. Perbandingan jarak planet di sistem Suria dan matahari. Unit astronomi AU. Jarak purata di antara bumi dengan matahari kira-kira 93 juta batu atau 150 juta kilometer. Tahun cahaya LY. Jarak yang ditempuh cahaya dalam masa setahun. Cahaya bergerak pada laju 300,000 km setiap saat. Planet-planet di sistem Suria. Utarik. Utarik merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan juga merupakan planet yang ke-8 terbesar di dalam sistem Suria. Ia merupakan planet yang berbatu. Kapal angkasa Marine 10 pernah melawat ke planet Utarik dan juga merakam permukaan planet ini sebanyak 45%. Saintis percaya bahawa terdapat aktiviti gunung berapi pada planet ini. Suhu pada planet ini adalah kira-kira 90 Kelvin hingga 700 Kelvin. Planet ini juga merupakan satu-satunya planet yang tidak mempunyai bulan. Zuhrah. Planet Zuhrah merupakan planet kedua terdekat dengan matahari dan juga merupakan planet yang ke-6 terbesar di sistem Suria. Ia juga merupakan planet yang berbatu dan diseliputi dengan awan kuning. Awan ini bukan seperti awan di bumi yang mengandungi air. Awan kuning ini mengandungi racun yang juga dikenali sebagai asid sulfurik. Suhu pada planet ini mencecah sehingga 400 darjah Celsius. Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dekat dengan matahari dan juga merupakan planet yang kelima terbesar di sistem Suria. Bumi merupakan planet yang unik berbanding dengan planet-planet yang lain. Bumi merupakan planet yang paling tumbat berbanding dengan planet-planet lain. Ia menjadi rumah bagi berjuta-juta jenis spesies kehidupan termasuk manusia. Ia juga dikenali sebagai planet biru di mana 71% permukaannya merupakan laut ataupun air. Teras bumi mempunyai suhu 7,500 Kelvin yang lebih kurang sama dengan permukaan matahari. Planet bumi mempunyai satu bulan yang mengelilingnya. Marikh. Planet Marikh merupakan planet keempat berhampiran dengan matahari dan juga merupakan planet ketujuh terbesar di sistem Suria. Planet ini merupakan planet yang sejuk, di mana kedua-dua kutub planet ini merupakan karbon dioksida yang pejal. Planet ini menjadi kajian bagi saintis-saintis pada hari ini, di mana mereka menganggap planet ini mungkin boleh dijadikan bumi yang kedua bagi kehidupan bumi. Planet Marikh mempunyai dua bulan yang mengelilingnya, yang dikenali sebagai Phobos dan Deimos. Mushtari. Planet Mushtari merupakan planet yang kelima hampir dengan matahari dan juga merupakan planet yang terbesar di antara 9 planet di sistem Suria. Ia mempunyai saiz kira-kira 318 kali ganda besar daripada bumi. Planet ini terdiri daripada 90% hidrogen dan 10% helium. Saintis mendapati bahawa di dalam planet ini terdapat anggina yang bergerak dalam kelajuan 400 meter per jam pada latitude planet ini. Oleh sebab itu, kita boleh lihat jalur-jalur yang terbentuk pada permukaan planet ini. Planet ini juga mempunyai lebih kurang 64 bulan termasuk 4 bulan gergasi yang dikenali sebagai bulan Galilean sempena nama saintis yang menemui bulan-bulan ini iaitu Galileo Galilei. Zuhal. Planet ini merupakan planet yang ke-6 hampir dengan matahari dan juga merupakan planet yang kedua terbesar di sistem Suria. Ia terdiri daripada 75% hidrogen dan 25% helium. Ia merupakan planet yang terkenal kerana ia mempunyai banyak lingkaran pada luar planet ini. Lingkaran pada luar planet ini kebanyakannya merupakan ais, termasuk juga batu-batu yang disaluti dengan lapisan ais. Planet Zuhal sendiri merupakan planet yang terdiri daripada bahan yang tumpat daripada air. Jika ia diletakkan ke dalam kolam yang besar, planet ini juga akan terapung seperti air batu biasa. Ia mempunyai 18 bulan yang mengelilinginya. Uranus. Uranus merupakan planet yang ketujuh hampir dengan matahari dan merupakan planet ketiga terbesar di sistem Suria.
Permukaan planet ini terdiri daripada batu-batu dan juga ais. Uranus merupakan satu-satunya planet yang mengelilingi matahari dalam sudut orbit yang berlainan. Planet ini mempunyai 15 bulan termasuk 5 bulan yang besar dan selebihnya adalah bulan yang kecil. Neptun. Neptun merupakan planet yang ke-8 terdekat dengan matahari dan juga planet keempat terbesar di antara semua planet. Jika orbit Pluto berputar dan menyimpang ke hadapan Neptun, maka ia menjadi planet yang ke-9 jauh dari matahari. Jika dibandingkan dengan Uranus, Neptun mempunyai sisi yang lebih besar walaupun saiznya kecil daripada Uranus. Planet ini mempunyai 8 bulan, 1 bulan besar yang dikenali sebagai Triton dan selebihnya merupakan bulan yang kecil. Arah putaran planet. Semua planet berputar pada sudut bercondongan yang berbeza dan berputar dari barat ke timur kecuali Zurah dan Uranus. Zurah berputar dari timur ke barat dan Uranus berputar pada sisinya. Situasi hipotetikal berkaitan dengan sistem suria. Apakah satelit semula jadi? Satelit semula jadi ialah objek yang mengelilingi planet dengan orbitnya sendiri. Contohnya satelit semula jadi bumi ialah bulan. Bagaimanakah keadaan dan rupa bentuk bumi berada di bulan? Bulan berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi bumi pada orbitnya. Tempoh masa putaran bumi dan bulan juga sama suhu lebih kurang 27 hari. Oleh itu, permukaan bulan yang sama akan menghadap ke arah bumi pada setiap masa. Masa bumi ialah 4 kali ganda berbanding masa bulan. Antara kesan jika bumi tidak berputar. Waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Kedua, pertambahan kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Ketiga, waktu berlaku pasan surut air akan berubah. Air sekali, suhu pada bahagian bumi tidak disinari matahari akan menjadi sangat sejuk. Antara ciri-ciri bumi pula, ia mempunyai kandungan air yang banyak, tarikan graviti, cahaya matahari, atmosfera yang menghalang sinar yang berbahaya, julat suhu yang sesuai, dan air sekali mempunyai kandungan oksigen yang sangat tinggi. Jejak biologi. Jejak biologi ialah ukuran kemampuan air dan tanah menjadikan sumber yang diperlukan manusia dan kemampuan bumi untuk menyerap bahan buangan manusia, lalu menghasilkan sumber-sumber setelah mereka menggunakannya. Jejak biologi juga ialah ukuran nisbah sumber bagi 6 kawasan seperti jejak karbon, kawasan binaan, hutan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan perikanan dalam bentuk tapak kaki manusia. Jika ia melebihi kemampuan bumi untuk memperbaharui sumber, bumi akan kehabisan sumber. Jejak ekologi berbeza daripada satu negara dengan negara yang lain.